Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sodikin Swat dalam channel YouTube. Pada kali ini sedikit perkongsian berkaitan dengan kerja-kerja pendawaian yang menggunakan PVC. Tapi saya lebih berfokus untuk pada kali ini berkaitan dengan alat penyambung ataupun aksesori penyambung untuk PVC conduit. Okey. Jadi mungkin di belakang saya ini tuan-tuan boleh nampak aksesori yang diguna pakai ataupun barang-barang yang berkaitan dengan PVC conduit ataupun dekat situ adanya PVC casing kita. Okey. Saya sekadar nak berkongsi untuk pada hari ini berkaitan dengan fittings ataupun alat-alat penyambung untuk kita punya PVC conduit. Okey. Uh, jadi pada perkongsian kali ini PVC conduit kita saya nak sentuh yang ni. Okey, mungkin tuan-tuan dah biasa buat kerja-kerja conduit. Mungkin saya lebih kepada PVC ni sebab anak-anak didik di tempat saya mengajar, kita ni banyak untuk semester yang saya mengajar sekarang banyak menggunakan PVC. Jadi ada anak-anak murid saya yang masih lagi tak tahu sebutan-sebutan yang betul untuk nama-nama aksesori ni. Sebab dia mungkin dia sekadar sebut apa yang dia nampak, dia bagi tahu. Bentuk empat segi lah, bentuk bulat lah. Jadi kita nak bagi supaya orang ramai pun, saya nak berkongsi supaya orang ramai kalau buat kerja di luar pun ataupun sesiapa sahaja nampak, mungkin dekat rumah kita nampak barang ni dah rosak, barang ni dah pecah. Bila kita nak ganti, kita nak panggil orang repair, kita boleh sebut dengan nama yang betul untuk memudahkan kerja-kerja yang seterusnya. Okey. So untuk PVC conduit, kita adanya PVC conduit saiz 20mm dan juga saiz 25mm. Untuk PVC ataupun sebutan lain ada yang sebut 3 suku inci dan juga 1 inci. Kalau 3 suku inci kita dengan paip air ada mungkin sedikit berbeza. Sebab paip air saya rasa kalau saya pergi cakap 3 suku, dia bagi saya saiz yang tak sama dengan saiz paip conduit untuk electrical. Okey. So PVC pipe kita kalau kita buat kerja sama ada biasanya orang akan pakai 3 suku ataupun 1 inci, iaitu 20mm ataupun 25mm saiz dia. Kalau untuk saiz pipe conduit GI dia agak berbeza, dia saiz 19. Tapi ada beberapa conduit GI yang memang saiz 20. Biasanya yang conduit GI yang spek JKR ada yang saiz 20, tapi common banyaknya dalam pasaran saya rasa saiz 19mm untuk GI conduit. Okey, so saya nak fokus kepada barang-barang PVC. Jadi pada hari ini kita nak tengok aksesori penyambung ataupun aksesori-aksesori yang ada untuk kerja-kerja pendawaian berkaitan dengan PVC conduit. Okey. So kalau boleh nampak dekat situ, kita adanya, kalau kat sini, spring clip. Okey, spring clip ni ada orang panggil sebagai U-clip. Okay, ada orang panggil spring clip. Jadi kalau kita tahu 2-3 nama, bila kita pergi beli barang, kita sebut satu nama, mungkin orang kedai tak faham, kita sebut satu lagi nama. Nama ni common je. Okey. Dia bukan saddle and bar. Kan orang keliru. Kita duk kata saddle bar tapi jenis U. Sebenarnya dia adalah spring clip. Okey, ataupun kita panggil juga U-clip. Okey, untuk aksesori penyambung yang lain, kalau kita tengok dekat sini, contoh ni ada orang panggil one way box. Tapi yang commonnya orang sebut sebagai end box sebab dia kotak penghujung. Dia adalah box yang penghujung. Biasanya dia duduk pada penyambungan conduit kita yang di hujung. Lepas tu tak ada sambungan pipe yang lain. So dia adalah end box. Okay, tapi dalam ni ada juga yang disebut sebagai one way box. Okay. So bila ada box ni, dia akan ditutup oleh lid cover. Okay. Kalau kita pergi kedai, biasanya yang saya beli dia adalah berasingan. Kalau kita nak beli box ni, circular box, ada orang sebut circular box. Kalau saya tengok dalam JMAL, JKR punya material list, ada yang tulis tu circular box. Ni dia tulis sebagai circular sebab dia bulat. Okay? Saya pernah jumpa juga dia tulis sebagai round blocks. Okay? One way round blocks ataupun end box tadi yang saya sebut. Okay. So kalau kita pergi ke kedai, biasanya kalau kita nak beli, dia ni datang berasingan. Maksudnya dia jual berasingan. Okay, lid cover dengan circular box ni lain-lain harga lah. Okay. So penyambung yang kita ada, kalau macam ni ada orang sebut one way, ada orang sebut end box. Kalau yang ni pula ada orang sebut two way, tapi dia adalah true box. True box ni apa? Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, dia adalah kotak penerus. Kotak penerus. Ni benda yang biasa orang pakai
N box ataupun one way box ni, kemudian true box, seterusnya kita ada three way box ni. Okey, ada yang sebut sebagai T round blocks. Okey, TEE. Okey. Ada yang sebut sebagai three way macam sekarang ni lah. Okey, kalau ini four way. Ada yang sebut sebagai intersection. So sekadar saya nak berkongsi nama-nama ni supaya bila kita nak beli barang, oh kita tahu. Kalau mungkin kita sebut four way, nanti orang kedai mungkin kata, oh you mau intersection ke? Kan kita tahu benda yang dia bersembang dengan kita cerita, kita tahu benda yang sama. Okay, so ni mungkin ada orang sebut four way round blocks ataupun four way box, ada yang sebut circular four way, dia macam-macam nama. Itu yang saya nak berkongsi pada hari ni, nama yang pelbagai tu. Tapi kita tahu dia adalah benda yang sama. Okay, so kita ada ni untuk letakkan conduit kita, spring clip ataupun U-clip. Conduit kita akan bersambung dengan sama ada one way box, two way box ataupun three way box ataupun four way box. Okay, one way ni saya boleh namakan juga sebagai N box, two way sebagai true box, three way ni sebagai T, yang four way ni adalah inspection box ataupun circular. Okay, kemudian yang angle ni, two way angle box. Nah, dia namakan kat sini two way angle box. Okay, tapi ada juga yang sebut sebagai tangent. Tangent. Dia juga boleh menggantikan elbow ataupun long band untuk sudut 90 darjah. Okay, dekat sini kita nak buat band conduit kita pada selekoh-selekoh yang tertentu, kita pakai elbow ataupun long band. Apa beza dia? Elbow ni dia agak sudut dia agak tepat sikit. Maksudnya dia punya lengkuk tu agak, kalau nak masuk kabel agak susah sikit lah. Okay, long band dia agak selesa untuk kita lalukan kabel. Okay, kita ada long band dan juga inspection elbow. Kedua-duanya ni ada penutup, ada cover dia yang kita boleh buka. Sebab tu namanya inspection. Kalau sini inspection T, dia bentuk T bukannya bentuk bulatan sekular, dia T, so dia ada inspection T. Inspection maksudnya dia ada penutup ni, kita boleh buka dan kita boleh tengok. Kita nak mudahkan untuk kita nak tarik kabel lah. So ni antara penyambung-penyambung yang ada untuk PVC conduit kita. Kemudian kalau kita nak sambungkan di antara conduit dengan conduit, kita akan sambungkan menggunakan soket. Soket ni kalau istilah Melayunya dia adalah penyuai. So kita nak suaikan dua soket, dua conduit, kita nak sambungkan dia. So kita akan sambung menggunakan soket. Kalau pergi kedai, kita nak beli barang, kita kena sebut PVC soket ataupun conduit PVC soket. So dia tahu soket yang kita masukkan adalah penyambung pipe. Kalau kita dah sebut soket, dia tanya pula kita nak soket 13M atau 15M. Itu soket yang kita nak sambung kepada kita punya peralatan elektrik. Okay, so ini kita panggil sebagai PVC soket ataupun PVC pipe soket, penyambung ataupun penyuai pipe kita. Okay, so kita ada soket, lepas tu kita ada inspection. Dan kalau kita menggunakan conduit kita saiz besar kepada kecil ataupun kecil kepada besar ke, kita ada reducer. Reducer ni kalau ikutkan kita nak sambungkan pipe, nak ada juga orang pakai ni dekat penghujung ni, dekat mematikan dia. Okay, reducer ni daripada pipe conduit kita yang besar kepada kecil lah biasanya. Okay, ada reducer. Jadi ini antara barang-barang penyambung untuk PVC conduit kita. Yang ni nama lain, ada orang mungkin ni nak gambar yang lebih clear sikit daripada yang tadi. Kita ada one way box ataupun N box, kita ada two way box ataupun true box, kotak penerus, ni tadi kotak penamat. Kita ada three way ataupun T, kemudian kita ada four way ataupun intersection. Kita ada inspection T, yang ni penutup tak nampak sebab gambarnya terbalik. Okay, kita ada inspection T, kita ada inspection band ataupun elbow. Kat sini elbow, inspection long band. Okay, kemudian kita ada inspection elbow, yang ni angle box ataupun ada yang panggil juga tangent. Yang ni adalah soket tadi, soket penyambung. Kemudian di sini ada male female adapter. Okay, male female, ada juga yang sebut male female male female connector. Okay, dia untuk menyambung atau mematikan conduit kita pada penghujung, yang mana kita nak sambung dengan kotak Swiss ke, ataupun kita nak sambung dekat trunking kita ataupun PVC casing kita. So kita akan pakai male female adapter ni. Dia ada skru ni. Skru ni adalah male
dan yang satu lagi adalah female adapter ni. Penyambung kalau bahasa Melayu dia adalah penyambung sesendal jantan, sesendal betina, male female adapter. Okey, kemudian tadi kita ada reducer kat sini. Mungkin tuan-tuan nampak macam oh sama lebih kurang macam pipe air. Ya, lebih kurang, tapi jangan salah kalau kita nak beli pipe air, dia warnanya biasanya kelabu ataupun hitam tu kan. Kalau kita pakai kelabu lah. Kalau kita punya electrical, pipe-nya putih ataupun orange. Ada tak pipe merah? Ada. Pipe merah biasanya dia pakai untuk sistem bomber. Okey. So ini ada sama benda yang sama tadi, mungkin gambar nampak sedikit clear. Yang ni saya sebut tadi, saddle and bar ni. Okey. Saddle and bar ni bagi saya agak susah sikit nak buat kerja sebab dia kena letak pelapik baru kita masuk dia punya sendal tu. Okey. Tapi nak mudah lagi kita akan pakai spring clip kat sini kan. Mungkin ni sebab ada gambar saya tuan-tuan tak nampak, tapi sama yang tadilah, kita pakai spring clip lebih mudah sebab kita just terus lekatkan pipe dekat dia. Okey. So kita ada pilihan sama ada nak pakai saddle and bar ataupun pakai spring clip, U-clip tadi. Okey. So saya rasa sekadar itu dulu perkongsian saya untuk sama-sama kita boleh nampak apa penyambung-penyambung yang bersesuaian untuk kita buat penyambungan pada aksesori conduit kita. Sekadar itu dulu perkongsian. Moga-moga ada manfaat pada semua, terutamanya pada anak-anak didik yang baru-baru menceburi ataupun baru-baru masuk kepada dunia elektrik, anak-anak didik, anak-anak pelajar yang baru mula. So ini boleh dijadikan sebagai rujukan supaya bila dia sebut, mungkin cikgunya pun tahu apa benda barang yang dia nak, dan bila dia keluar untuk beli barang, dia orang pun tahu macam mana nak sebut item dengan nama yang betul. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kongsi, jangan lupa like, jangan lupa share segala perkongsian saya. Tinggalkan komen yang bermanfaat ataupun tinggalkan komen untuk menambahkan semangat saya lagi untuk buat perkongsian seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.